Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. So hari ini kita akan belajar untuk bahagian yang ketiga dalam bab 4 tingkatan 5 KSSM, iaitu Matematik Pengguna Percukaian. Dalam video yang lepas kita belajar berkenaan dengan cukai pendapatan. Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan contoh-contoh pengiraan yang melibatkan cukai pendapatan. Jom kita tengok apa yang kita akan buat pada hari ini. Okey, tengok pada soalan. Contoh 1, Encik Ali memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM140,000 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah RM15,000 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM3,000. Jumlah pelepasannya pula ialah RM25,000. Hitung pendapatan bercukai Encik Ali. Okey, sekarang kita perlu kenal pasti maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, yang pertama dia kata pendapatan tahunan sebanyak RM140,000. Yang kedua dia kata allowance berjumlah RM15,000 dikecualikan cukai. Maklumat yang ketiga dia kata apa? Dia beri derma kepada perpustakaan berjumlah RM3,000. Dan yang keempat, jumlah pelepasannya pula ialah RM25,000. So langkah pertama sekarang kita nak mengira jumlah pendapatan tahunan yang diperoleh oleh Encik Ali. So nak kira senang aja. Kita kira jumlah pendapatannya ialah RM140,000. Ditolakkan dengan allowance dia. Allowance-nya sebanyak RM15,000. Sebab apa? Sebab tak dikenakan cukai. So kita ambil kalkulator, kita buat pengiraan. RM140,000 tolakkan dengan RM15,000. Jawapannya ialah RM125,000. RM125,000. Itu adalah jumlah pendapatan tahunan Encik Ali. Yang kedua, kita nak kira jumlah pendapatan bercukai. Kita kena gunakan rumus yang telah kita belajar dalam video yang lepas, iaitu apa rumusnya? Kita ulang kaji balik. Jumlah pendapatan tahunan tolakkan dengan pengecualian cukai tolakkan dengan pelepasan cukai. Ini rumus untuk mengira jumlah pendapatan bercukai. Alright. So kita masukkan nilai yang telah kita dapat tadi. So jumlah pendapatan tahunan yang dapat ke atas tadi iaitu RM125,000 tolakkan dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai yang mana? Yang diderma kepada perpustakaan itu sebanyak RM3,000. Tolakkan dengan RM3,000. Tolakkan dengan pelepasan cukainya mana? RM25,000. Tolakkan dengan RM25,000. So kita kira sekarang RM125,000 tolakkan dengan RM3,000 tolakkan dengan RM25,000. Jawapannya ialah RM97,000. RM97,000. Okey, so kita dah selesai menjawab contoh yang pertama. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua pula. Ahmad mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM52,300 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM240 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ahmad bagi tahun tersebut. Okey, seperti biasa, yang pertama kita cari maklumat yang diberi dalam soalan. Pendapatan bercukai yang telah dicantumkan ialah RM52,300. Kemudian dia ada bayar zakat sebanyak RM240. Hitung pendapatan yang perlu dibayar oleh Ahmad.
Okey, yang pertama. Okey, kita tahu jumlah pendapatan bercukai, maknanya dia dah tolakkan allowance semua. Jumlah pendapatannya ialah RM52,300. Sekarang kita nak kira apa dia? Cukai. Okey, kita nak kirakan cukai pendapatan. Okey, bukan lagi pendapatan bercukai, tetapi cukai pendapatan. Okey, sekarang kita nak tengok pada jadual. Okey, jadi cukai ni diberi dalam video yang lepas, iaitu ada bajaran pendapatan bercukai, pengiraan kadar dalam peratus dan cukai dalam ringgit. So sekarang tengok jadual. Okey, tengok jadual. Okey. Sekarang pendapatan ialah RM52,300. Okey. RM52,300. So tengok dalam jadual, tarik. Kat mana banjaran pendapatan bercukai bagi RM52,300? Okay, dia berada pada antara RM50,000. Allah. Okay, dia berada pada RM50,000 RM1 sehingga RM70,000. So tulis kat sini RM50,000 RM1 sehingga RM70,000. Okay, yang kedua pengiraannya. Okey, RM50,000 pertama, RM20,000 berikutnya. So tulis balik dalam jadual. Okey, RM50,000 pertama, RM20,000 berikutnya. Okey, kemudian kadarnya berapa peratus? 14%. Okey, cukai yang sebelah atas ialah RM1,800, yang sebelah bawah RM2,800. Okey, so kita dah rujuk pada jadual cukai. Okey, sekarang kita nak mengira cukai bagi RM50,000 yang pertama. Kita kira, kita buat ikut numbering. Okey, cukai untuk RM50,000 yang pertama. Okey, cukai bagi RM50,000 yang pertama. Okey, sama dengan berapa? RM1,800. So tulis kat sini RM1,800. Okey, yang kedua kita nak kira baki pula. Okey, cukai baki. Okey, cukai baki berikutnya. Cukai baki berikutnya. Okey, minta maaf tulisan saya buruk sikit Okey, so baki berikutnya kena tolak. Okey, RM52,300 tadi dia punya pendapatan tadi. Kita tolakkan dengan RM50,000. Okey, yang RM50,000 yang pertama ni. Okey, berapa jawapannya? RM52,300 tolakkan dengan RM50,000. Jawapannya RM2,300. Okey, RM2,300 ni kita darabkan dengan kadarnya dalam peratus. Okey, darabkan dengan 14%. Okey, 14% bermaksud 14/100 ataupun 0.14. So, tulis sinilah. 2,300 darabkan dengan 0.14. Okey, so tekan kalkulator, darabkan dengan 0.14. So jawapannya RM322. Okey, jadi perkara yang ketiga kita tengok ialah rebate cukai. Okey, Ahmad ni dapat rebate cukai tak? Okey, tengok rebate cukai. Okey, tempat dia bayar zakat, dia dapat rebate sebanyak RM240. Okey, inilah zakat yang dia bayar. Okey, RM240. So keseluruhan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ahmad. Okey, yang keempat, so cukai pendapatan. Okey, sama dengan yang atas tadi ni kita ambil nilai yang A ni RM1,800. Okey, tambahkan dengan ni nilai B ni RM322. Tolakkan dengan rebate cukai yang ketiga yang sini RM240.
So kita guna kalkulator. 1800 tambahkan dengan 322 tolakkan dengan 240. Jawapan ialah 1882 ringgit. Okey, so kita dah siap bagi contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula. Encik Lim mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM62,800 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM400 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, pelepasan cukai individu RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM6,000. Insurans perubatan RM1,300, yuran pengajian sendiri RM3,000. Okey, sekarang kita nak hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Alright, so kita tengok sekarang. Okey, kita tengok sekarang kita nak mengira dulu dia punya pendapatan bercukai. Okey, sebab soalan diberi sekarang hanya jumlah pendapatan tahunan sebanyak 62,800. Kemudian ada rebate ataupun bukan rebate, dia ada pengejualan cukai sebanyak RM400. Okey, sebab dia derma kepada badan kebajikan. Okey, yang pertama, langkah pertama yang paling penting kita kena kira dulu dia punya pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Okey, bercukai. So nak kira dia punya rumus tadi kita dah buat pada contoh yang pertama, iaitu okey, kita tulis balik jumlah pendapatan tolakkan dengan pengecualian cukai tolakkan dengan pelepasan cukai. Okey. So sekarang jumlah pendapatan dalam soalan RM62,800. RM62,800 tolakkan dengan okey, dia punya pengejualan cukai derma ni sebanyak RM400. Okey, RM400 tolakkan dengan pelepasan cukai. Okey, semua nilai yang diberi dalam jawapan ni dia ialah pelepasan cukai. Okey, ni pelepasan cukai. Okey, so kita masukkan semua nilai. Okey, tolak, buat kurungan 9,000 tambah 6,000 tambah 1,300 tambah RM3,000. Okey, so kita kira guna kalkulator sekarang. Okey, 62,800 tolakkan dengan 400 tolakkan kurungan 9,000 tambahkan 6,000 tambahkan 1,300 tambahkan dengan RM3,000. Okay, jawapannya RM43,100. Okay, ini ialah pendapatan yang dikenakan cukai. Okay, langkah kedua, kita kena rujuk jadual. Okay, kita kena rujuk jadual. So, jadual cukai tu kat mana? Di sebelah atas ni. Okay, saya dah terbuat jadual di sebelah atas. So, nak tengok banjaran bagi cukai sebanyak RM43,100. Dia berada pada banjaran yang mana, yang keberapa? Okey, kita buat gambar balik. So, dia berada pada RM35,001 sehingga RM50,000. So, tuliskan pada dia punya ruang jawapan ni. Okey, RM35,001 sehingga RM50,000. So, kemudian pengiraan dia yang pertama ialah 35,000 pertama. Okey, kemudian 15,000 berikutnya. Okey, kemudian kiri kanan. Okey, kadarnya berapa peratus? 8%.
Cukainya, okey, yang sebelah atas 600, sebelah bawah ialah 1200. Okey, tutup jadual balik. Okey, sekarang kita nak kira, okey, untuk bahagian yang pertama ni dalam B ni, asyik A, B, A, B. Okey. So, untuk yang nombor 1 ni kita kena kira bagi cukai bagi 35,000 pertama. Okey, cukai bagi 35,000 yang pertama. So, tengok 35,000 pertama, berapa jawapannya? 600. Masuk kat sini 600. Okey, kemudian kita nak kira baki dia pula. Okey, yang kedua, cukai baki seterusnya ataupun baki berikutnya. Okey, berapa baki berikutnya? So, nilai yang atas ni 43,100. Okey, 43,100 tolakkan dengan 35,000. Okey, tolakkan dengan RM35,000. So, guna kalkulator. Okey, tolakkan RM35,000. Jawapannya 8,100. Darabkan dengan berapa persen dalam jadual? 8%. 8%. Okey. So 81,000 solat pula, silap. 8,100 darabkan 8%, 8/100. Okey, 8/100. Jawapannya ialah 648. 648. Okey, kemudian yang ketiga, lepas dah rujuk pada jadual, dah kira cukai yang pertama, cukai yang berikutnya, yang ketiga tengok rebate. Okey, adakah lim ni layak dikenakan rebate? Okey, dapat rebate tak? So, syarat bagi rebate ialah, okey, syarat bagi rebate, okey, kalau kurang ataupun sama dengan RM35,000, dia akan dapat rebate sebanyak RM400. Kalau lebih atau sama, kalau lebih daripada RM35,000, okey, dia tak dapat apa-apa rebate. So, tengok pendapatan bercukainya balik tadi. Pendapatan bercukainya ialah tadi RM43,100. Jadi dah lebih daripada RM35,000, dia tak layak mendapat rebate. So, letak sini jawapannya kosong. So, akhir sekali baru kita boleh kira dia punya cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Okey, yang kita kira yang nombor 1 ni RM600. Tambahkan dengan RM648. RM648 tolakkan dengan rebate. Okey, kosong. Okey, so kira guna kalkulator. 600 tambah 648 tolak kosong sama dengan RM1,248. So, itu ialah penyelesaian bagi contoh yang ketiga. Okey, contoh yang keempat pula. Okey, gaji tahunan Encik Mutu ialah RM82,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,200 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan RM800 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM170 untuk potongan cukai bulanan PCB. A. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. B. Adakah Encik Mutu perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okey, seperti biasa kita tengok maklumat yang ada dalam soalan. Yang pertama, gajinya ialah RM82,000. Kemudian ada pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan USP sebanyak RM7,000, insurans perubatan RM1,200, rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250 dan dia ada pengecualian cukai sebanyak RM800 sebab diderma. Okey, so langkah pertama kita kira dulu pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai.
cukai. Okey, so tadi dia punya rumusnya ialah jumlah pendapatan, tulis lagi, tolakan pengecualian cukai, tolakan dengan pelepasan cukai. Jadi jumlah pendapatan gaji tadi berapa? RM82,000. Tolakan tadi derma sebanyak RM800. Tolakan semua pelepasan cukai yang ditulis ada RM9,000, tambah insurans hayat RM7,000, tambah insurans perubatan RM1,200, rawatan perubatan ibunya sebanyak RM1,250. Kita kira guna kalkulator. 82,000 tolak 800 tolakan kurungan 9,000 tambah 7,000 tambah 1,200 tambah 1,250. Jawapannya ialah RM62,750. Ini ialah pendapatan yang dikenakan cukai. Langkah kedua, B, rujuk jadual. Rujuk jadual cukai. Kat mana? Ni saya buat ke atas. So dia punya pendapatan bercukai ialah RM62,750. Tengok pada jadual dia berada pada panjaran yang ke mana, yang ke berapa. So RM62,700 berada pada panjaran RM50,001 sehingga RM70,000. So dia tulis sini RM50,001 sehingga RM70,000. Kemudian pengiraan RM50,000 yang pertama, RM20,000 berikutnya. Dia punya kadar ialah 14%. Dia punya cukainya ialah yang pertama RM1,800, bawahnya ialah RM2,800. Tutup jadual balik. So sekarang kita nak tulis yang pertama. Cukai bagi RM50,000 yang pertama. Cukai bagi RM50,000 yang pertama. Yang pertama nilainya ialah RM1,800. Seterusnya yang kedua, cukai bagi baki berikutnya. Berapa cukai bagi baki berikutnya? So tolakan RM62,750, 62750 tolakan dengan RM50,000. Tolakan dengan RM50,000. Guna kalkulator. Tolakan RM50,000. Jawapannya RM1,200 pula RM12,750. Darabkan dengan berapa kadar dia? 14%. Darabkan dengan 14%. So darabkan 14% bersamaan 14/100. Tekan sama dengan yang dikenakan ialah sebanyak RM1,785. So perkara ketiga, tengok adakah Encik Mutu ni layak dikenakan ataupun layak mendapat rebate. Tengok. So rebate tengok pada dia punya pendapatan bercukai. Pendapatan bercukainya dah lebih daripada RM3,500. Jadi rebate-nya ialah kosong. So rebate-nya kosong. Ini rebate. Rebate-nya kosong. Jadi kita nak kira cukai pendapatan.
Okey, cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Okey, cukai yang pertama ni 1,800. 1,800 tambahkan dengan 1,785. Tolakkan dengan rebate. Okey, kosong. So jawapannya 1,800 tambahkan 1,785 tolak kosong 3,585. Okey, 3,585 ni ialah dia punya cukai pendapatan yang Encik Mutu kena bayar. Okey, B. Okey, B. Kita buat B pula. Okey, tadi A. Okey, yang atas ni daripada atas semua A. Okey. Okey, B, apa soalannya tadi? Dia kata, adakah Cik Mutu perlu membuat bayaran cukai pendapatan? Baki cukai pendapatan. Tengok sekarang. Okey, dia bayar PCB dia. Okey, tengok. Okey, PCB dia bayar tadi berapa ratus sebulan? RM170 ni. Okey, RM170 untuk potongan cukai bulanan PCB. Okey, RM170. Okey, RM170 darabkan dengan 12 bulan. Okey, RM170 darabkan dengan 12 bulan, dia dapat 2040. Bukan dapat, dia dah potong gaji sebanyak RM2,040. Jadi, adakah cukainya terlebih ke atau terkurang? Tengok cukainya. Okey, so cukai jadi yang didapat ni 3,585 tolakkan dengan 2040. Ni cukai yang dikena tapi dia baru bayar, ni yang dibayar. So 3,858 tolakkan dengan 2040, jawapannya 1,818. So inilah baki cukai yang belum dibayar. Yang belum dibayar. Okey, yang belum dibayar. Jadi apa Mutu kena buat sekarang? Jadi Mutu ataupun Encik Mutu perlu membayar. Okey, perlu membayar ataupun perlu bayar sebanyak RM1,818 kepada LHDN. Okey, sebab kerana apa ataupun sebab PCB dia tidak cukup. Okey, tidak cukup untuk cukai pendapatan. Alright, so kita dah siap bagi contoh yang keempat. Okey, panjang lebar juga sebab dia melibatkan PCB. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh yang kelima. Okey, contoh 5, pada tahun 2020 Encik Chan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM56,000 dan RM58,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM300 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Chan dan isterinya. Okey, individu masing-masing menuntut RM9,000 pelepasan, gaya hidup Encik Chan RM2,500, okey, dan sampai ke maksimum had. Okey, dan isterinya RM1,700. Insurans hayat RM5,500 bagi Encik Chan, isterinya RM6,100. Insurans perubatan RM2,550 bagi Encik Chan dan isterinya RM2,700. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Chan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, B, antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Chan dan isterinya? Berikan jawapan anda. Okey, so yang pertama kita tengok maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, gaji Encik Chan dan isterinya ialah RM56,000 dan RM58,000. Kemudian dia ada derma sebanyak RM300. Itu ialah pengecualian cukai. Yang dalam jadual ni semua ialah pelepasan
cukai. Okey, jangan terkelirulah. Okey, yang derma ni ialah pengecualian. Pengecualian cukai. Okey. Okey, sekarang kita nak isikan maklumat yang diberi dalam jadual. Okey, saya dah siapkan buat jadual. Okey, jumlah pendapatan. Okey, tambahkan antara Encik Chan dan isinya. Encik Chan tadi gajinya RM56,000. Okey, RM56,000. Tambahkan dengan isinya RM58,000. RM58,000. Jawapannya ialah 56,000 tambahkan 58,000. Jawapannya RM114,000. Okey, so taksiran cukai untuk isinya RM56,000, isinya RM58,000. Okey, seterusnya kita tengok jumlah pengecualian cukai ataupun derma. Okey, tadi seorang satu derma sebanyak RM300. So di sini RM300, RM300. So suami isteri derma 300 tambahkan dengan 300, jawapannya ialah RM600. Okey, kemudian dia punya pelepasan cukai individu dah ada RM9,000, RM9,000, RM9,000 dah tulis. Okey, gaya hidup kita masukkan daripada jadual, masukkan dalam jadual yang bawah ni. Okey, gaya hidup. Okey, Encik Chan RM2,500, insurans hayatnya RM5,500, perubatan RM2,550, isterinya RM1,700, dia punya insurans hayat RM6,100, perubatan RM2,700. Okey, tengok kalau bersama macam mana pula. Okey, bersama, okey, kalau tambah dua-dua ni dia jadi lebih daripada RM2,500. Jadi had maksimumnya ialah RM2,500. Okey, kalau tambah dua-dua ni RM2,500 tambahkan dengan RM1,700, dia dah jadi RM4,200. So dah lebih. Okey, dah lebih daripada RM2,500, tak boleh masuk. So paling maksimum RM2,500. Sama juga dengan insurans hayat pun dah lebih daripada RM7,000. So kita masukkan nilai tertinggi ialah RM7,000. Okey, insurans perubatan pun sama. Kalau tambah dua-dua ni pun dah lebih daripada RM3,000. So masukkan sini RM3,000. Okey, kemudian pendapatan bercukai. So kita tolakkan. Okey, daripada atas tolakkan sampai ke bawah. Okey, tengok kita guna kalkulator. Okey, kalau bersama 114,000 tolakkan dengan 600, tolakkan 9,000, tolakkan 2,500, tolak 7,000, tolak 3,000. So pendapatan bercukai ialah 91,900. Okey, Cik Chan pula 56,000 tolakkan 300, tolakkan 9,000, tolakkan 2,500, tolakkan 5,500, tolakkan 2,550. Okey, 36,150. Isterinya 58,000 tolakkan 300, tolak 9,000, tolak 1,700, tolak 6,100, tolak 2,700. Untuk punya cukai, pendapatan bercukai 3,838,200. Okey. Okey, tengok sekarang cukai dasar. Buka oleh jadual. Okey. So dia punya untuk yang bersama ni 91,000 dia berada pada banjaran 70,000 hingga 100,000 ringgit. Okey, jadi dia punya cukai dasar yang pertama ialah RM4,600. So RM4,600. Okey, untuk suami ataupun untuk Cik Chan, dia berada pada banjaran RM35,000 sehingga RM50,000.
Jadi cukai dasar bagi RM35,000 yang pertama ialah RM600. Okey, isterinya pun sama. Kita berada pada banjaran yang sama pun sama RM600. Okey, sekarang nak kira cukai atas baki. Okey, so tadi pendapatan bercukai kalau bersama RM91,900 tolakkan dengan, okey, tadi mana banjarannya? RM70,000 yang pertama. Okey, tolakkan dengan RM70,000 yang pertama. Okey, mana kata hilang? Okey, RM91,900 tolakkan dengan RM70,000. Jawapannya RM21,900. Darabkan dengan berapa persen dia? Atas ni. Okey, berapa persen dia bagi banjaran dia? 21%. 21%. Okey, 21%. Okey, kita kira darab. Okey, 21%. Okey, jawapannya 4599. Okey, manakala kalau berasingan, okey, Cik Chan, okey, tolakkan tadi 36150 tolakkan dengan banjarannya bermula dengan 35,000, tolakkan 35,000. Jawapannya 36150 tolakkan 35,000. Okey, 1150 darab berapa peratus banjarannya? 8%. Okey, 8%. Okey, kita kira guna kalkulator. Darabkan 8%. Jawapannya ialah 92. Okey, isterinya pula 38200 tolakkan sama juga. Yang pertama 35,000. Okey, 38200 tolakkan 35,000. Jawapannya ialah 3,200. Darabkan dengan 8% juga. Okey, darabkan 8%. Okey, 256. Okey, kemudian tengok pada rebate. Okey, rebate dengan syarat kalau kurang daripada 35,000 ataupun sama baru dapat RM400. Kalau lebih dapat kosong. Jadi tengok sini, yang pertama confirm dia dah lebih. Okey, so kosong. Ini pun dah lebih. Kosong pun dah lebih daripada 35,000. Semua ni dah lebih daripada 35,000. Okey, so tak layak dapat rebate RM400. Jadi jumlah pendapatan yang perlu dibayar. Okey, so cukai dasar. Okey, tambahkan dengan cukai atas baki, tolakkan dengan rebate. Okey, ni tambah tolak. Okey, jadi 4600 tambah 4599 tolak kosong. Jawapannya 4600 tambah 4599 tolak kosong. So cukai yang kena ialah RM9,099. Okey, manakala untuk kalau Encik Chan seorang je 600 tambahkan dengan 92 tolak kosong. So 600 tambah 92 ialah 600 tambah 92 tolak kosong, RM692. Isinya pula 600 tambah 256 tolak kosong. 600 tambah 256 tolak kosong. Jawapannya 856. Jadi kita tambahkan Cik Chan dan isinya. Okey, 692 tambahkan dengan 856. Okey, 1548. Okey, 1548. Okey, so kita tengok mana yang lagi untung, sama ada nak bayar bersama ataupun secara berasingan untuk soalan B ni.
Okey, nampaknya yang paling untung ialah kita bayar cukai secara berasingan. Okey, cukai taksiran cukai berasingan. Okey, so taksiran cukai berasingan. Okey, kenapa? Kenapa? Sebab bayaran ataupun cukai pendapatan bersama ni, berasingan ni lebih rendah berbanding cukai pendapatan bersama. Okey, jadi kita dah selesai menjawab kesemua contoh-contoh bagi cukai pendapatan. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang teguran, komen, cadangan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Jika hendakkan nota-nota yang saya gunakan dalam video yang saya buat ni, boleh join atau boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.